5.3 tentang reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Maksudnya, lepas Tunku Abdul Rahman umumkan tentang pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1991, kita tengok reaksi penduduk tempatan dan pemimpin tempatan dan negara jiran ini sama ada mereka terima ataupun mereka tak terima. And then kita tengok apa alasan mereka, kenapa mereka terima, kenapa mereka menolak. Okay, so reaksi tempatan ini terdiri daripada penduduk dengan pemimpin. Okay, reaksi tempatan kita akan tengok reaksi Persekutuan Tanah Melayu, reaksi Sarawak, reaksi Sabah, reaksi Singapura, reaksi Brunei. Dan negara jiran kita tengok reaksi Indonesia, Filipina dengan Thailand. Kita tengok kenapa mereka setuju dengan pembentukan Malaysia ini dan kenapa mereka menentang. Okay. Kemudian kita tengok reaksi tempatan. Okay, reaksi tempatan daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei. Okay. So, Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu umumnya semua terima. Diorang sambut baik tentang pembentukan Malaysia. Okay, nanti awak baca. Dapat sokongan daripada UMNO. Okay, di Sarawak ada yang menentang, ada yang menerima, ada yang menentang. Okay, siapa yang menerima, siapa yang menentang itu? Okay, yang menyokong itu adalah Berjasa. Siapa lagi? Panas, Pesaka. Tengok dia punya pemimpin. Okay. Berjasa ni Datuk Petinggi dan juga Tuanku Haji Bujang. Kemudian Panas Datuk Bandar, Pesaka Temanggung Cukah. Okay. Yang menentang ialah SUP. Okay. SUP ini adalah di bawah pimpinan Ong Keng Hui dan juga SNAP. Ini Stephen Kalong Lingkan. Stephen Kalong Lingkan ni Ketua Menteri Sarawak yang pertama kan. Okay. Kemudian mula-mula dia menentang, kemudian menyokong adalah SNAP. Okay, awal dia menentang, lepas tu dia sokong. Okay, sebab jawatan kuasa setiakawan, nanti kita tengok tajuk seterusnya tentang jawatan kuasa setiakawan ni, dia dah jelaskan tentang pembentukan Malaysia tu bagaimana. Okay, jadi kalau ada soalan yang saya tanya, apakah bukti parti politik di Sarawak menyokong pembentukan Malaysia? Ini jawapannya dengan penubuhan Sarawak Alliance. Kenapa ada Sarawak Alliance? Sebab Sarawak Alliance ni adalah parti-parti yang bergabung untuk menyokong pembentukan Malaysia. Siapa parti-parti yang ada dalam Sarawak Alliance ini? Panas, SNAP, Berjasa, SCA dan juga Pesaka. Mereka bergabung menjadi parti perikatan untuk sokong pembentukan Malaysia. Ini di Sarawak. Maksudnya adalah juga bukti yang menunjukkan ada parti-parti politik yang menyokong pembentukan Malaysia ini. Okay, di Sabah. Sabah asalnya penduduk ni dia tak ada reaksi pun tentang pembentukan Malaysia. Diorang rasa, kalau ada pun diorang rasa curiga, diorang rasa bimbang. Kenapa? Sebab masa itu di Sabah diperintah oleh SBUB Sabah Borneo Utara British. Mereka dah selesai di bawah British. Lepas kekalahan Jepun, British datang and then dia buat pembaharuan. Perkhidmatan awam semakin baik. Okay, mereka boleh melakukan kegiatan harian mereka dengan baik, perdagangan mereka pun baik. Okay, jadi tak ada sebab kenapa mereka nak gabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okay. So yang menyokong ni kita tengok parti-parti politik ataupun pemimpin-pemimpin Sabah yang berpengaruh masa tu yang menyokong ialah UNCO, USNO, Posok Memugun, Sabah Chinese Association, SCA Association, USNO. Okay. USNO ni kita tengok Datuk Mustafa Harun ni muka surat ni. Sini dia. Dia dah awal dah sokong pembentukan Malaysia ni masa dia jumpa Tunku Abdul Rahman di Kuala Lumpur pada tahun 1998. Dia memang berminat untuk bawa Sabah ni bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu untuk faktor-faktor ni. Keselamatan, okay, mempercepatkan kemerdekaan, ini pembangunan, okay. So yang menyokong adalah Datuk Mustafa Harun ini membawa parti USNO. Okay. Kalau ada soalan yang saya tanya, apakah yang membuktikan wujud parti-parti Sabah ini yang menyokong pembentukan Malaysia? Dengan penubuhan, jawapannya adalah dengan penubuhan Sabah Alliance. Tadi Sarawak Alliance kan? Ini Sabah Alliance. Maksudnya parti-parti ini bergabung untuk menunjukkan sokongan mereka terhadap pembentukan Malaysia. Apa parti-parti dalam Sabah Alliance ini? UNCO, USNO, United Pasok Memogan, UPCO, Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Okay. Siapa yang menentang? Okay, penduduk Sabah yang menentang
ada juga yang terkejut, kenapa tiba-tiba nak kena gabung. Okay? Sebab mereka ni menentang, mereka nak merdeka dulu, merdeka secara berasingan. Maksudnya mereka tak nak bergabung-gabung ni, mereka nak merdeka sebagai satu kesatuan ataupun satu negeri di Borneo. Okay? Mereka anggap yang tanah Melayu ini adalah tanah yang terasing sebab jauh kan. Mereka anggap macam Indonesia, macam Filipina jauh. Jadi kalau mereka bergabung pun mereka akan mempersoalkan macam mana pemimpin kita ni nak menyesuaikan diri dengan politik ke, pilihan raya ke, kerajaan yang kita akan bangunkan nanti ke, ataupun macam mana kita nak adapt ataupun kita nak sesuaikan diri. Okay, pada masa yang sama mereka juga risau tentang jarak antara Sarawak dengan Sabah tu jauh kan. Kalau nak bergabung macam mana? Mereka tak terfikir benda itu. Okay, mungkin nanti akan ada masalah. Okay, jadi apa mereka buat bila mereka menentang? Ini sebab-sebab ini sebab mereka menentang. Mereka menentang sebab satu, mereka nak dapatkan kemerdekaan. Yang kedua, mereka anggap macam tanah Melayu itu adalah tanah yang terasing. Dan yang ketiga, mereka mempersoalkan macam mana pemimpin kita nak sesuaikan diri nanti. Yang keempat, mereka bimbang tentang jarak. Okay, ada lagi tak? Okay, 1, 2, 3 nombor 3. Okay, so ini adalah sebab. Okay, kemudian apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat untuk menentang ini? Mereka buat satu gabungan parti politik, okay, yang dinamakan Barisan Bersatu, United Front, 9 Ogos 1991 untuk cabar pembentukan Malaysia ini. Siapa ahli-ahli Barisan Bersatu? Jadi kalau soalan saya tanya, apakah Barisan Bersatu ini? Barisan Bersatu yang menentang lah. Tadi yang menyokong ialah Sabah Alliance yang bergabung kan. Jadi dalam Barisan Bersatu terdiri daripada Ong Ki Hui, pengerusi SUPP, A.M. Azahari, ini parti Brunei punya pemimpin, and Donald Stephen, okay, daripada UNCO. Okay. Tapi last kali UNCO ni kemudian menyokong pembentukan Malaysia, di mana Tun Fat Stephen tu jadi ketua menteri, tak silap saya nanti. Nanti kita tengok balik. Okay, kemudian Singapura ada juga yang menyokong, ada juga yang menentang. Okay, so yang menyokong ini adalah People Action Party, okay, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Dan yang kedua, golongan-golongan pedagang dan industri, sebab mereka rasa kalau kita ini bergabung, pasaran industri kita akan lebih besar bagi mereka. Dan yang ketiga, Parti Buruh Sarawak, Parti Buruh Singapura pun menyokong juga, tapi dengan syarat mereka nak bukan dengan syarat, mereka menganggap gabungan ini adalah, mereka anggap gabungan ini susah ataupun sukar, takkan jadi punya macam tu. Kemudian yang menentang ini adalah Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis. Okay, kenapa Barisan Sosialis ni dia menentang? Sebab dia fikir Malaysia ni adalah satu penjajahan baru. And then dia cadangkan kalau nak gabung pun kita kena minta pandangan rakyat Singapura dulu sebelum Singapura itu menyertai Malaysia. Okay, ini sebab ni. Okay, Brunei yang menyokong ialah Sultan Brunei itu sendiri, Sultan Omar masa itu, dia alu-alukan cadangan pembentukan Malaysia. And then ada juga rakyat yang berminat untuk bergabung dengan Malaysia, tapi mereka nak merdeka dulu. So yang menentang ialah Parti Rakyat Brunei, dipimpin oleh A.M. Azahari. Sebab dia ada motif dia sendiri. Dia lebih berminat nak gabung kalau Brunei, Sarawak, Sabah, Kalimantan Utara itu digabungkan jadi satu kesatuan Borneo. Okay, sebab mereka fikir kalau Malaysia tu mungkin British tu nak kekalkan pengaruh kan, nak kuasai ekonomi. Jadi dia nak negara-negeri Borneo saja yang bergabung supaya mereka itu tak hilang ekonomi ataupun kekayaan mereka itu. Kita tengok negara jiran. Okay, Indonesia pada awal dia tak menentang, tapi lepas ni menentang pula je dia ni. Dr. Subandrio ni. Konon-konon mula-mula dia alu-alukan idea pembentukan Malaysia. Lepas ni tengoklah dia menentang tu, ganyang Malaysia tu. Okay, Filipin memang dia menentang. Sebab apa? Dia claim Sabah ni adalah sebahagian daripada wilayah Filipina. Ya ke? Kemudian Thailand ni reaksi dia positif sebab mungkin akan membantu ataupun menguatkan lagi keamanan di rantau Asia Tenggara. Sebab bila negara-negara bergabung, pertahanan pun akan jadi semakin kuat. So, ini tajuk 4.3.